وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang saya hormati seluruh barisan pegawai tadbir masjid, yang saya sayangi seluruh ahli qaryah Kampung Baru, Kota Samarahan, dan yang saya sanjungi sekalian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampai saya di Masjid Tuan-tuan, saya rasa satu kegembiraan terhadap sambutan tuan-tuan kepada majlis ini. Saya tak kenal tuan-tuan dan tuan-tuan tak pernah pun kenal saya. Dan saya pun tak pernah mengenali tuan-tuan. Inilah hebatnya Islam. Ketika seseorang yang tidak pernah kenal, tetapi mereka ini ditemukan oleh Allah, dijumpakan oleh Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jumpa tuan-tuan pada malam ini tidak kerana lain, kerana Allah dan Rasul. Dan tuan-tuan datang pada malam ini dan dapat berjumpa dengan saya pun kerana Allah dan Rasul. Ada satu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, apabila seseorang itu dia bertemu dan berpisah kerana Allah, dia jumpa kerana Allah dan dia berpisah nanti pun kerana Allah. Tidak ada sebab dunia, tidak ada sebab harta, tak ada sebab pangkat, tak ada sebab apa pun. Bila tuan-tuan tanya diri tuan-tuan dan saya tanya diri saya, kenapa saya datang di masjid ini? Saya akan jawab, kerana Allah dan Rasul. Kerana saya nak menghubungkan silaturahim saya dengan tuan-tuan di sini. Nabi janji dekat kita tuan-tuan, yaumala zilla illa zilluhu. Besok pada hari itu, Nabi kata tidak ada satu naungan pun. Masjid kita ini adanya bumbung. Orang Sarawak cakap bumbung kan? Bumbung kan? Mungkinlah saya tak tahu. Saya kena belajar lagi cakap Sarawak tuan-tuan. Yang saya tahu cakap Sarawak, kami sayang kitab. Yang tu ya. Jadi ketika saat itu dia padang mahsyar tuan-tuan, semua orang akan duduk sana, semua orang akan pergi. Saya akan pergi juga di padang mahsyar. Tuan-tuan yang hadir pada malam ni dan yang tak hadir pada malam ni juga,
semua akan berkumpul di sana. Semua orang akan berkumpul. Kita mahu atau kita tidak mahu, kita akan jumpa di sana. Mahu tidak mahu, kita akan jumpa di sana. Cuma ketika pada malam ini kita berbuat kerana Allah, maka besok di sana Nabi janjikan kepada kita, saat orang lain panas. Tuan-tuan, kenapa panas? Kerana sebab dosa kita semasa kita hidup. Ustaz, saya sembahyang. Betul. Tak semestinya orang sembahyang tak buat salah. Ustaz, saya baca Quran. Tak semestinya orang baca Quran tak buat salah. Salah ni banyak. Seorang anak, mungkin dia boleh buat salah dengan mak dan ayah dia. Tapi anak ni sembahyang. Anak ni baca Quran. Tapi anak ni telah buat salah dengan mak dan ayah dia. Ketika di padang mahsyar besok, kita akan rasa bahangnya kepanasan itu. Tetapi dengan asbab pertemuan kita pada malam ini, maka Allah kurniakan kepada kita satu lindungan daripada arasy. Besok orang lain panas, kita dapat naungan, payung daripada arasy Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kedatangan saya pada malam ini bukan saya nak mengajar tuan-tuan. Saya tak ada ilmu, saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim. Sekali lagi saya jelaskan, saya datang di masjid tuan-tuan kerana saya nak melihat dan menghubungkan silaturahim. Mana saudara Islam saya? Mana saudara Islam saya yang saya tak pernah jumpa pun masa hidup? Kenapa saya perlu jumpa saudara Islam saya? Besok di padang mahsyar kita ada syafaat muslimin dipanggil. Syafaat di antara orang Islam. Besok saya akan mengaku di hadapan Allah, ya Allah, saya kenal hamba Allah ini, ya Allah. Mereka daripada Kampung Baru, Kota Samarahan. Dan ketika tuan-tuan besok melihat saya bukan orang baik. Mungkin tuan-tuan besok di dalam syurga, saya mungkin dalam neraka Allah. Ketika tuan-tuan tengok saya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya, tuan-tuan akan beritahu dengan Allah kelak, ya Allah, orang ni saya kenal, ya Allah. Bila masa engkau kenal dia? Ketika pada bulan Ogos. Belum Ogos lagi ke? Dah Julai ke Ogos? Julai. Dia datang di masjid kami, di Masjid Kampung Baru Kota Samarahan, ya Allah. Dia adalah saudara kami. Inilah hebatnya Islam. Maka kita terhubung dengan syahadatu an la ilaha illallah, dengan kalimah syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini adalah salah satu nasihat untuk diri saya. Dan nasihat ini adalah khusus untuk keluarga, isteri dan anak-anak saya. Saya tak mungkin bagi nasihat dengan tuan-tuan. Tak mungkin, sebab tuan-tuan orang baik-baik. Saya tak mungkin nak memberi nasihat kepada tuan-tuan, sebab tuan-tuan orang yang dekat dengan Allah. Saya tujukan nasihat ini untuk diri saya. Pertama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tuan-tuan, Nabi kata tidak akan sempurna iman seseorang kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri.
Peristiwa hijrah ni tuan-tuan, sebenarnya nak bagi tahu kita betapa kasihnya akan Sayyidina Rasul kepada umatnya, dan betapa kasihnya orang Madinah kepada orang-orang Muhajirin Mekah. Sebab itu tuan-tuan, di mana Nabi pergi, maka di situ terbitnya kasih. Nabi pergi ke Madinah, terbitnya kasih. Nabi pergi ke Taif, terbitnya kasih. Sebab itu tuan-tuan, kenapa saya cakap kasih? Seawal-awal Nabi pergi ke Madinah, telah zahirnya kasih orang Madinah. Orang Madinah tawarkan kepada orang Mekah, kami ada 2 biji rumah, lalu kamu ambillah satu sebab kamu orang musafir. Begitu sayangnya orang Madinah kepada orang Mekah. Padahal mereka tak kenal orang Mekah, tuan-tuan. Macam tuan-tuan tak kenal saya. Tapi saya rasa kasih tuan-tuan pada saya. Saya rasa sayang tuan-tuan. Dengan tuan-tuan hadir pada malam ini menunjukkan kasih tuan-tuan itu. Kasih ini tuan-tuan terbina dengan sebab iman. Dengan sebab iman kita kepada Allah dan Rasul. Sebab itu tuan-tuan, Masya Allah, kasih orang Madinah ini dibalas oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah balas kasih orang Madinah, tuan-tuan? Satu hari orang Madinah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang-orang Mekah boleh mengerjakan umrah. Kami orang Madinah nak buat umrah susah. Sebab dari Madinah nak pergi Mekah jauh. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, minta dengan Allah. Lalu datang satu hadis, siapa-siapa yang mengambil wuduk dalam keadaan yang sempurna daripada rumahnya, lalu ia menuju ke Masjid Quba dan sembahyang sunat 2 rakaat, menyamai dengan satu umrah. Jadi orang Madinah dengar ni tuan-tuan seronok. Tuan-tuan datang daripada rumah kemari. Setiap langkah tuan-tuan, Allah ampunkan satu dosa dan Allah anugerahkan satu rahmat atas kita. Kita ni kalau hidup tidak ada rahmat, kita tak boleh hidup. Kalau tidak ada rahmat, kita tak mampu hidup dalam dunia. Sebab itu tuan-tuan datang daripada rumah, berapa langkah yang tuan-tuan datang? Kalau rajin balik ni kira tuan-tuan. Tuan-tuan akan tahu berapa banyak dosa yang Allah telah ampunkan. Dan kita akan tahu berapa banyak rahmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Tapi rahmat yang paling banyak pada malam ni saya, insya-Allah. Sebab saya daripada Kuching. Jadi saya paling jauh dengan rombongan kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Masya Allah, kenapa Allah himpunkan kita di dalam masjid? Sehingga kan ada ayat dalam Al-Quran, siapa yang masuk di dalam Masjidil Haram, ia akan aman damai. Tuan-tuan, kita ada dalam masjid ni aman, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa sakinah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tunggu dalam 10 minit lagi. Insya-Allah, tenangnya tuan-tuan boleh tidur sekejap lagi. Keadaan tuan-tuan tenang, tuan-tuan akan boleh lena, tuan-tuan akan boleh tidur. Orang yang tidak tenang, dia tidak akan boleh tidur, tuan-tuan. Orang yang ada masalah, orang ni tidak akan boleh tidur. Sebab itu guru saya cakap apa? Kalau tak boleh tidur, datang masjid. Siapa yang susah tidur? Ada satu hamba Allah datang jumpa saya, Ustaz, saya susah tidur. Memang keturunan saya susah tidur, dia kata. Saya kata ubatnya datang ke masjid, insya-Allah. Sebab itu kalau kita lihat berapa ramai orang yang khutbah Jumaat dia tidur, sebab hati dia tenang. Bukan dia mengantuk, tuan-tuan.
tetapi hati mereka tenang. Mereka bukan mengantuk sebab mereka datang dalam keadaan yang segar, tetapi sebab tenangnya janji Allah, siapa yang masuk di dalam masjid, dia akan rasa aman, dia akan rasa tenang. Sebab itu, ketika kita berada di dalam masjid, kita boleh buat ibadah, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh zikr Allah, kita boleh bersalawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan hebatnya masjid. Hebatnya masjid ini. Sebab itu masjid ini tempat syiarnya umat Islam. Sebab itu disuruh kita melaungkan azan. Alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah, ketika orang Madinah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang-orang Mekah ada tempat mustajab. Doa mereka ada tempat mustajab. Mereka ada multazam. Mereka ada Hajar Ismail. Mereka ada macam-macam tempat. Maqam Ibrahim. Tempat yang mustajab doa. Kami orang Madinah ni macam mana ya Rasulullah? Rasulullah minta dengan Allah. Lalu Allah kurniakan kepada orang Madinah raudah min riyadil jannah. Maka orang Madinah ada tempat mustajab doa. Bagaimana kita tuan-tuan, orang yang tidak ada raudah, orang yang tidak ada multazam, kita ada masa mustajab. Kita tidak ada tempat mustajab, tetapi kita ada masa mustajab doa. Bila mana masa doa kita dimustajabkan, seperti mana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa ba'da salat. Lepas sembahyang tuan-tuan, ini adalah waktu mustajab. Sebab itu doa ini tuan-tuan, kadang-kadang selepas solat, orang kadang-kadang dia tak mau doa macam mana, seperti mana di Raudah, seperti mana dia di Makkahul Mukarramah. Dia kata doa di sana saja mustajab, sampai di Kuching tak mustajab, dia kata. Tuan-tuan, kita ada masa mustajab. Bila masa-masa mustajab? Ba'da salat, iaitu selepas salat. Bila masa-masa mustajab, iaitu di antara iqamah, azan dan iqamah, kata Nabi, bainal azan wal iqamah, masa itu mustajab. Tuan-tuan minta doa. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan minta doa. Kemudian di antara masa mustajab, kata Nabi, bainal khutbataini, di antara dua khutbah. Ketika khatib kita duduk untuk istirahat, khutbah yang pertama, Bilal selalu baca selawat, tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaik. Jadi kita kat bawah, kita selalu cuma angkat kepala je. Ada lagi, dia kata. Tak habis lagi khutbah dia cakap. Kemudian dia akan tidur balik. Dia akan baca doa, Allahumma bismika ahya wa amut. Ketika bainal khutbataini, ketika itulah tuan-tuan kena angkat dua tangan tuan-tuan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah apa yang tuan-tuan nak minta. Antara yang Nabi ajar, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian tuan-tuan minta keperluan tuan-tuan. Rumah yang dekat dengan masjid muslimat, dia tak datang sembahyang Jumaat, tetapi dia dengar pada ketika itu, rebut waktu-waktu mustajab itu. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada waktu sahur, tuan-tuan. Waktu sahur ini tuan-tuan semua maklum, iaitu sebelum daripada subuh. Kita angkat tangan, tuan-tuan.
Tuan-tuan, kuasa doa ini besar. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Sepatutnya saya tak cerita benda ni, tapi saya nak kongsi tentang kuasa doa. Pengerusi tadi tuan-tuan cerita tentang diri saya, biodata. Saya ada 3 sekolah. Sekolah yang saya buat, tuan-tuan, saya tidak ambil apa-apa yuran. Makan, minum, api air, semua saya tak ambil. Ya. Saya tak minta. Sekarang ni tak ada sekolah yang tidak ada yuran, tuan-tuan. Paling-paling sikit 400 sekarang. Sebab minyak sudah naik. 400 tuan-tuan sekarang. Saya daripada dulu sampai sekarang, saya tak wajibkan apa-apa bayaran. Sekolah kami sudah 40 tahun. Sekolah yang saya buka sendiri 24 tahun. Pelajar kami tak ramai. Kadang-kadang sampai 300, kadang-kadang sampai 200.5, dia turun naik, kadang-kadang 100.5. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz? Inilah yang dikatakan kuasa doa. Kadang-kadang kita tidak mempercayai tentang doa. Doa, tuan-tuan. Sebab itu kata Nabi SAW, doa ini akan mustajab dengan bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, tuan-tuan. Kenapa kita perlu berdoa? Sebab kita insan yang lemah. Kita tak akan mampu buat apa-apa, tuan-tuan, jika tidak dengan pertolongan Allah. Benar ke orang yang badannya sehat, orang ini mampu untuk sembahyang, mampu untuk beribadah kepada Allah? Tak, tuan-tuan. Ini Allah ajar kita dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Engkau kami meletakkan pengabdian dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Kalau Engkau tak tolong kami, ya Allah, kami tak boleh nak buat baik. Sebab itu, tuan-tuan, mulut kita ini percuma. Modalnya suara. Tapi kita tak mampu hari ini untuk ucapkan Astaghfirullahalazim. Kita tak mampu hari ini. Walaupun tidak perlukan modal. Kalau kita tengok daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Aku beristighfar sehari semalam 100 kali. Tapi lisan yang kita ada secara percuma, kita tak mampu untuk ucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tuan-tuan, dunia ni dah tak lama, tuan-tuan. Dunia ni bukan lama lagi. Kita tak tahu bila matahari itu akan terbit sebelah barat. Kita tidak tahu bilakah Dajjal ini akan zahir. Apa yang kita takutkan ketika matahari itu mula terbit sebelah barat, pada ketika itu pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 saat, 2 waktu pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, iaitu apabila matahari itu naik pada sebelah barat. Kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila nyawa itu telah sampai di ghargharah kita, yakni di kerongkong kita, tuan-tuan. Sebab itu masa yang ada ini, tuan-tuan, almarhum ayah saya dia ajar saya. Tak perlu banyak, dia kata. Sehari kalau kita boleh baca 100, kalau sebulan kamu dah dapat berapa? Kalau setahun kamu telah himpun berapa? Kalau 10 tahun kamu istiqamahkan, kamu telah himpun berapa, dia kata. Kita takkan mampu buat seperti mana orang-orang yang hebat-hebat. Kita buat atas kemampuan diri kita masing-masing. Tuan-tuan, Masya Allah. Ketika kita ini dalam keadaan yang benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Pada ketika itu tuan-tuan, kita lihat peristiwa hijrah ini. Saat itu umat Islam terlalu berhajat dengan pertolongan Allah. Ada kelompok yang hijrah dahulu, Nabi bahagian Nabi waktu ini, dan ada sahabat waktu ini. Tuan-tuan, ketika itu apa perlu kita buat? Iaitu keyakinan yang kuat kepada Allah. Kalau kita tidak yakin dengan Allah, tuan-tuan, ada keraguan di dalamnya, ketika itulah kita tidak akan dapat merasakan kemanisan agama ini. Saya teringat satu perkataan ulama. Ulama kata apa? Sekuat mana yakin kamu dengan Allah, sekuat itulah datangnya pertolongan Allah. Kita kena belajar, tuan-tuan. Belajar untuk yakin dengan Allah, untuk percaya dengan Allah, sebenar-benar percaya. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar kita tahu, tetapi kita kena benar-benar yakin dan percaya dengan Allah. Seperti mana orang-orang muhajirin, mereka kuat keyakinan mereka dengan Allah. Tuan-tuan pernah dengar cerita Bilal bin Rabah ketika sebelum berlakunya hijrah, diseksa oleh Abu Lahab. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni, tuan-tuan, ditarik dengan kuda gila sehingga badannya habis luka, Masya Allah. Tetapi yakinnya Sayyidina Bilal ini dengan Allah, tidak ada perkataan yang keluar daripada mulut Sayyidina Bilal, melainkan Sayyidina Bilal sebut ahadun, 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 ahadun. Hebat Sayyidina Bilal. Bagaimana susahnya pun Sayyidina Bilal tetap mengingati Allah. Apa yang saya nak ceritakan di sini, tuan-tuan, jangan masa kita senang sahaja kita ingat Allah. Dan ketika kita susah, jangan masa kita senang, jangan masa kita susah kita ingat Allah, dan semasa kita senang kita mula lupa Allah. Masa kita ada duit, kita lupa Allah. Tapi mula ketika duit kita kurang, harta kita mula kurang, ketika itu mula kita nak ingat Allah balik. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pesan pada kita, jangan tinggalkan Allah. Nescaya Allah tidak akan tinggalkan kita sekali-kali. Apa maksud Ustaz tentang tinggal? Yakni ketika saat kita benar-benar memerlukan pertolongan Allah, Allah berpaling wajahnya daripada kita. Allah tak mau tengok akan wajah kita. Allah tak nak dengar akan suara-suara doa kita. Kerana kita tidak memerlukan Allah saat kita senang. Hanya kita perlukan Allah saat kita susah. Kita tak perlukan Allah saat kita sehat. Kita hanya memerlukan Allah saat kita sakit. Tuan-tuan, sebab itulah saya tinggalkan tuan-tuan satu perkara, tuan-tuan, malam. Tuan-tuan, kita ni, sebenarnya saya pun bukan orang mampu, tuan-tuan, sebenarnya. Saya bukan orang kuat semayang. Semayang tak kuat, baca Quran tak kuat, zikir tak kuat, selawat tak kuat, dan semua tak kuat. Apa yang Allah ajar kita? Kita seru nama Allah. Tuan-tuan perlu apa? Tuan-tuan seru nama Allah. Anak-anak kita perlukan peperiksaan yang bagus, seru nama Allah. Kita perlukan keberkatan dalam hidup, seru nama Allah. Tuan-tuan, cukup dengan tuan-tuan panggil nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tuan-tuan panggil. Malam ni tuan-tuan cuba. Tuan-tuan bangun sebelum subuh. Tuan-tuan tak payah semayang. Tuan-tuan tak payah semayang. Tuan-tuan dah basuh muka semua. Tuan-tuan duduk sekejap.
Tuan-tuan sebut saja nama Allah. Saya rasa tak sampai 33 kali tuan-tuan akan nangis, insya-Allah. Saya rasa tak sampai kot. 33 kali tuan-tuan akan menitiskan air mata. Tuan-tuan akan rasa hubungan tuan-tuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cubalah, sebelum subuh ini waktu dia sunyi tuan-tuan. Sunyi. Ketika tuan-tuan telah merasai perkara itu, tuan-tuan angkat tangan. Tuan-tuan tak payah zikir banyak-banyak. Tuan-tuan sebut saja nama dia. Ya Allah, 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 Ya Allah. Sehingga tuan-tuan rasa hubungan tuan-tuan dengan Allah. Ketika tuan-tuan telah mula rasa hubungan itu dengan Allah, tuan-tuan angkat tangan. Tuan-tuan nak minta apa? Tuan-tuan minta dengan Allah. Insya-Allah, maka dimustajabahkan doa tuan-tuan, dimustajabahkan permintaan tuan-tuan, dimustajabahkan akan doa tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan. Inilah kuasa munajat. Inilah kuasa munajat yang ditunjukkan kepada kita tuan-tuan, yang Allah didik kepada kita, yang Nabi kita didik kepada kita tentang kuasa munajat, yang mana orang dah mula tinggalkan munajat ini. Orang dah tak mau minta dengan Allah tuan-tuan. Sebab itu saya sarankan diri saya dan tuan-tuan, kalau kita ada masalah, jangan mengadu dengan orang. Tidak akan boleh selesai. Mengadulah dengan Allah. Orang tak boleh selesaikan masalah kita. Mungkin salah hari bulan, orang akan fitnah kita dengan aduan yang telah kita buat. Orang akan kata kita, orang akan maki kita dengan apa yang telah kita adukan kepadanya. Tetapi Allah Maha Besar. Allah bersifat dengan Rahman dan Rahim. Setiap kali kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada siapa yang tahu akan masalah kita. Mengadu dengan Allah tuan-tuan. Tuan-tuan mengadu dengan Allah. Saya bercakap ini apa yang telah kami lalui. Tuan-tuan kalau dengar perjalanan madrasah saya, tuan-tuan mungkin takut kot. 2 madrasah kami memerlukan sebulan RM60,000. Orang tanya, ustaz buat apa? Saya tak ada meniaga tuan-tuan. Saya tak ada petropam. Saya tak ada kelapa sawit. Saya tak ada apa-apa. Kenapa ustaz tak berniaga? Sebab saya suka bagi orang. Saya pernah berniaga tuan-tuan. Tapi bila orang susah, saya suka bagi. Jadi isteri saya sampai marah. Dia kata, abang jangan berniaga lagi. Lebih baik beli dan bagi semua orang. Jadi saya sejak itu, saya tak berniaga. Jadi semua bakat saya tak ada tuan-tuan. Jadi apa perlu saya buat? Ketika itu, Allah dan Rasul didik kita, iaitu yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tuan-tuan jangan fikir, kalau tuan-tuan fikir, nanti tuan-tuan naik BP, blood pressure, naik nanti darah tinggi tuan-tuan naik. Sebab saya pun tak pernah fikir. Sebab saya yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Ini janji Allah. Sebab innaka la tukhliful mi'ad, Allah sekali-kali tidak akan mungkir janji. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika mana apabila kita melihat perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah tuan-tuan,
Nabi bina, iaitu Jama'atul Madinah. Sampaikan Nabi sebut dalam hadis, Al-Jama'atul Rahmah wal Furqatul Azab. Jamaah ini satu rahmat dan berpecah itu satu azab. Tuan-tuan, kalau kita inginkan tempat kita ini barakah, sentiasalah berada di dalam jamaah. Tuan-tuan, nak duduk di dalam jamaah ini susah, sebab kita kena ada perasaan kasih. Orang ni akan jaga orang ni, orang ni akan jaga orang ni. Sebab orang Islam dan orang Islam, mereka ini macam satu tubuh yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua kalimah syahadah. Susah tuan-tuan nak duduk di dalam keadaan jamaah. Di kalangan jamaah orang-orang Islam ini, kita kena tolong orang, kita kena bantu orang. Sekurang-kurangnya, apa kata Nabi SAW, bantu kita itu dengan doa. Tuan-tuan, Nabi sebut kepada kita, kalau kita nak tahu kita ni orang saleh, nak tahu kita ni orang baik, Nabi kata, tanya 3 golongan ni. Pertama, Nabi kata, tanya isteri kita. Saya balik, tuan-tuan balik, tuan-tuan tanya isteri tuan-tuan, abang ini saleh atau tidak? Kalau dia berhenti lama, tuan-tuan baru nak cakap, jaga-jaga. Yang kedua, tanya anak-anak kita. Ayah saleh atau tidak? Abah saleh atau tidak? Bapa saleh atau tidak? Kalau mereka tidak mengakui kita ni orang baik, maka belum ada peluang yang cerah untuk masuk syurga Allah. Yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Tanya jiran kita. Jika jiran kata fulan bin fulan ini orang baik, maka peluang kita untuk masuk syurga itu cerah. Tetapi kalau jiran di sekeliling kita mengatakan kita bukan orang baik, dia ni tak baik, orang ni tak baik, orang ni tak baik, tuan-tuan, berhati-hati. Sebab peluang kita untuk masuk neraka itu yang lebih cerah, bukan untuk masuk syurga yang lebih cerah. Sebab itu tanya 3 golongan ini. Pertama, isteri. Kedua, ahli keluarga kita, iaitu anak-anak. Dan yang ketiganya, iaitu jiran kita. Sebab itu apabila kita duduk dalam keadaan jamaah, kita bentuk satu masyarakat ataupun satu komuniti Islam yang baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sekecil-kecil jamaah, kata ulama, apa dia tuan-tuan? Iaitu salat berjamaah. Tuan-tuan jangan risau. Kalaulah tempat kita, masjid ini hidup tuan-tuan 5 waktu, Allah akan berkatkan kampung ini. Sebab itu kalau dulu di Semenanjung tuan-tuan, kami di Semenanjung, kalau sebelum subuh ada bacaan tarhim, orang anggap tarhim ini satu adat. Tidak, tarhim ini satu doa. Sebab itu masyarakat dulu mereka aman damai. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Dan ketika Bilal itu membaca tarhim tuan-tuan, ketika itulah waktu mustajab, iaitu ketika waktu sahur. Dan waktu sahur itulah waktu yang mustajab yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tarhim dah tak ada tuan-tuan. Sekarang orang kalau di Semenanjung, orang akan buka kaset, CD Quran. Orang akan buka CD Quran, pagi dia akan buka CD Quran tuan-tuan. Setiap waktu dia akan buka CD Quran. Dia akan baca Quran. Yang baca itu bukan orang, yang baca itu CD.
Sebab itu kadang-kadang bila CD itu rosak, tuan-tuan, macam orang buat rap Quran. Sebab CD itu rosak. Kalau CD itu alhamdulillah elok, alhamdulillah. Zaman ini orang dah mula senang, orang dah mula malas, tuan-tuan. Sebab itu saya sarankan, kalau bolehlah tempat kita kembalikan tarhim ini. Kembalikan tarhim ini, tuan-tuan, sebab ia satu doa yang besar yang dibuat oleh orang terdahulu tetapi ditinggalkan oleh orang-orang sekarang. Sebab itu wujudkan sekurang-kurangnya kita mampu mewujudkan salat 5 waktu sehari semalam dalam keadaan berjamaah. Kalau tak boleh banyak, tuan-tuan, sehingga kan ulama fiqh menyatakan sekurang-kurangnya 3 orang. 3 orang ni power besar, tuan-tuan. Power dia besar. Kenapa? 3 orang inilah yang telah menyelamatkan seluruh daripada ahli qaryah. Dan 3 orang inilah yang telah mewujudkan satu perkara, iaitu rahmat dan barakah. Tuan-tuan, bendanya kecil saja, tetapi perkara yang kecil itulah besar pada umat. Kadang-kadang kita melihat perkara itu sedikit, tetapi apabila dilihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi rahmat. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, saya ni kalau bersedekah tak boleh banyak. Kadang-kadang RM10 saja, Ustaz. Itu pun alhamdulillah. Tapi yang selalunya RM1. Itu memang dari dulu, kini dan selama-lamanya. RM1 itu tidak akan boleh berubah. Saya kata tak apa, walaupun RM1, tetapi fadail, kelebihan orang yang memberikan sedekah ini terlalu banyak. Antaranya apa, tuan-tuan? Allah angkat penyakit dalam tubuh badan. Tuan-tuan, kenapa kita sakit? Saya sakit. Tuan-tuan tengok saya, sebenarnya saya tak bersihat ni, tuan-tuan. Saya ada asma. Betul, saya bercakap ni kena kontrol sikit sebab penat. Tadi Tuan Haji tanya saya, Ustaz perlu pergi klinik ke? Saya kata mati dekat mana-mana aja. Kalau saya ditentukan mati di Kuching, ke bumi di Kuching, insya-Allah. Tak ada masalah. Sebab walaupun kubur di Kuching, tetapi alam barzahnya satu. Tak ada masalah. Kalau saya lepas salat saya mati di Kampung Baru, Kota Samarahan, ke bumi di sini, masya-Allah. Tak ada masalah, sebab alam barzahnya satu. Cuma tempat kuburnya berbeza-beza. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita sakit sebenarnya? Sebenarnya Allah bagi kita sakit ini sebab Allah sayang. Kenapa? Sebab dosa kita yang terdahulu. Orang akan tanya, takkan Ustaz tak buat dosa? Jangan, Ustaz paling besar buat dosa, tuan-tuan. Sebab itu saya kata tuan-tuan orang baik. Tuan-tuan orang baik. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan diam-diam. Kadang-kadang tuan-tuan lena, tuan-tuan bangun lagi, Ustaz tak habis lagi, masya-Allah. Lama lagi, Ustaz, masya-Allah. Saya yang bercakap ini, tuan-tuan, mungkin ada kibir, mungkin ada ujub di dalam diri saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya akan tinggalkan tuan-tuan satu nazam taubat untuk mengakhirkan program ini. Sebelum saya bacakan nazam taubat ini, tuan-tuan, perkara yang saya nyatakan daripada awal sehingga sebelum azan tadi, apa yang perlu kita jaga untuk mengekalkan kita menjadi seorang yang sentiasa dalam rahmat Allah dan keberkatan. 3 perkara yang saya ulas terlalu panjang. Pertama,
kasih sayang. Yang kedua, iaitu keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita kekalkan istiqamah di dalam jamaah, iaitu di dalam hubungan yang baik sesama kita, atau dalam arti kata bi'ah salihah, dalam keadaan suasana yang baik. Ketika kita berada di dalam suasana yang baik, masyarakat yang baik, maka insya-Allah kita akan beroleh rahmat, beroleh keberkatan. Tuan-tuan, saya tinggalkan kepada tuan-tuan nazam taubat ini. Kami kalau di madrasah, kami akan baca tiap-tiap lepas sembahyang sunat. Madrasah saya ni agak berbeza sikit, sebab kami sembahyang sunat pelajar-pelajar berjamaah. Kadang orang datang tanya, kenapa sembahyang sunat jamaah Ustaz? Qabliyah, ba'diyah jamaah. Kerana ditarbiyah, kerana mendidik. Kalau sembahyang seorang-seorang, orang biasanya budak-budak ni, dia zaman ni dia panggil zaman tala'um. Zaman tala'um ni zaman main-main. Nanti kalau seorang-seorang dia takkan boleh buat. Itu kami buat di sana, di madrasah kami akan sembahyang sunat berjamaah. Qabliyah, ba'diyah. Jadi sebelum saya baca nazam ini tuan-tuan, malam ini saya nak seru diri saya dan nak seru semua orang yang hadir malam ini. Saya nak ajak apa tuan-tuan? Mungkin ini kali terakhir saya jumpa tuan-tuan. Mungkin ada pertemuan yang lain, insya-Allah. Sebab kita tak tahu, mungkin kali terakhir lepas saya balik daripada sini saya meninggal. Saya mati. Inilah kali pertama dan kali terakhir saya jumpa tuan-tuan. Kita tak tahu umur kita sampai bila, dan tak ada siapa pun tahu tentang umurnya. Jadi malam ni saya ajak diri saya dan tuan-tuan, kalaulah ada rahmat Allah, ada pertolongan Allah, saya nak ajak semua orang yang hadir malam ni, kita sembahyang sunat ba'diyah isyak tuan-tuan, 4 rakaat. Kenapa Ustaz? Banyak sangat ni 4 rakaat. Sebenarnya 4 rakaat ni tak banyak. Kalau kita telah hidup 60 tahun, inilah kali pertama kita buat. Bermakna inilah rekod kita di dalam catatan malaikat. Kenapa kena buat sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat? Kalau malam ni semua orang buat, kita ada kekuatan. Itu satu. Kedua, apa Nabi janji dekat kita? Siapa yang melakukan sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, kata Nabi, menyamai seperti mana ia telah melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, kita nak jumpa Lailatul Qadar dah puluhan tahun kita hidup, kita tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Tetapi Nabi ni sayang kita, lalu dijanjikan kepada kita, siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, maka diberikan pahala seperti mana dia telah buat ibadat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, Ustaz, nanti ada orang tanya saya, Ustaz, kalau sembahyang sunat ini saya malas berdiri, duduk boleh Ustaz? Boleh. Yang tak bolehnya sembahyang sambil berlari. Tuan-tuan, salat berlari-lari itu tak boleh, dia tak sah. Tapi sembahyang, tuan-tuan tak boleh berdiri. Tuan-tuan rasa, Allah beratnya Ustaz, 4 rakaat, Masya Allah. Kita duduk. Sebab sembahyang sunat duduk ini dibenarkan oleh syarak, walaupun kita mampu berdiri. Baik tuan-tuan, saya akan bacakan nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan baca nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Tauban, tauban li Rabbina awban, la yughadiru alaina huban.
لربنا أوبان لا يغادر علينا حوبان توبان توبان لربنا أوبان لا يغادر علينا حوبان. Kita minta dengan Allah, minta ampun, minta ampun, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Jangan tinggalkan atas kami dosa. Minta ampun, minta ampun, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Jangan tinggalkan atas kami dosa. Malam, tuan-tuan duduk sorang-sorang. Tuan-tuan, sebenarnya kita salah banyak dengan Allah, tetapi kita tak sedar yang kita salah. Kenapa tuan-tuan saya minta diri saya dan tuan-tuan kita dapat baca nazam ni? Bila kita dah mula dosa kita kurang, maka hidup kita dalam rahmat. Wa akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami angkatkan kedua tangan kami, Ya Allah, pada malam ini, Ya Arhamar Rahimin. Maka kami mohon dan kami munajat ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Barakahkan hidup kami, Ya Allah. Barakahkan rezeki kami, Ya Allah. Barakahkanlah isteri dan anak-anak kami, Ya Allah. Barakahkan akan harta kami, Ya Arhamar Rahimin. Barakahkan saat kematian kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan hubungan kami pada malam ini, Ya Allah. Maka Engkau jangan putuskan hubungan ini sehingga yaumul qiyamah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, malam ini Engkau telah satukan kami di dalam rumah-Mu, Ya Allah. Kami mohon ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Satukan kami juga besok, Ya Allah, di dalam syurga-Mu di yaumul akhirah. Satukan kami semua, Ya Allah, di dalam syurga-Mu kelak di yaumul akhirah. Seperti mana Engkau telah satukan kami pada malam ini di dalam rumah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Demi kasih sayang-Mu, Ya Allah, kami mohon, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah asbab majlis pada malam ini Kau kurniakan atas kami rahmat-Mu, Ya Allah. Keredaan-Mu, Ya Allah. Keberkatan-Mu, Ya Allah, atas kami dan atas bumi ini, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dan juga atas qaryah ini, Ya Allah. Dan orang yang berada dalam qaryah ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan pada malam ini, Ya Allah, menjadi asbab bersatunya kasih sayang kami, Ya Arhamar Rahimin. Sehinggalah di yaumul akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.